Okay, bismillah. Oh, itulah tak faham yang tu. Ada gambar dia tapi tak faham. Repak tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, hari ni saya diberikan tugas untuk repak. Jadi mungkin Kak Mawan mungkin tak tahu. Tak tahu. Minta maaf Okay, tak apa, it's okay. First time kan. Jadi kita belajar. Jadi kalau kita tak buat silap, kita tak belajar. Betul? Lepas ni insyaAllah mungkin 2 atau 3 kali Kak Mawan jadi MC. Lepas ni dah boleh wrap up juga. Itu yang kita nak. Okay. Lepas ni boleh present pasal produk ke, present pasal business. Dia adalah proses. Okay. Dia bukan tiba-tiba kita datang Shuangho ni, kita dah boleh cerita pasal produk, kita boleh cerita pasal business, tiba-tiba jadi Gold Diamond. Kan? Okay. Sama lah macam kami. Kami juga melalui proses yang sama. Cuma yang membezakan ialah berapa cepat kita boleh mendapat ilmu tu dan mengaplikasikannya. Itu yang akan membezakan kadar kejayaan kita dan masa yang diperlukan untuk kita mencapai satu tahap kejayaan yang ada dalam Shuangho. Okay? Ada orang yang jadi Gold Diamond ambil masa 20 tahun. Ada juga yang setahun lebih. 4 tahun. Pelik kan? Saya pun terkejut juga. Ada seorang Gold Diamond ni tak cecah 2 tahun dah jadi Gold Diamond. Kan? Jadi kita rasa maksudnya kalau maksudnya ada seorang yang boleh melakukannya, ia maksudnya apa? Maksudnya ia boleh dilakukan. Jadi kita nak dengar nanti Gold Diamond buat masa kurang daripada setahun. Boleh? Okey, jadi saya hari ini diberikan tugas untuk wrap up. Jadi tajuk saya hari ini, okey, agak panjang, mungkin ambil masa dalam 1 jam lagi. Okey. Boleh Boleh. Ke ada nak pergi majlis kahwin ke apa? Siapa yang nak pergi majlis kahwin tu? Dia nak pergi. Okey, jadi tugas tajuk saya ialah You reap what you sow. Then sow wisely. Faham tak tajuk ni? Reap apa maksud reap? Reap maksudnya kita mengambil hasil kan? Sow ialah apa yang kita tabur. Jadi umpamanya macam kita menanam pokok. Kalau kita maksudnya kita menabur ibarat kita menabur benih, kan? Kalau benih tu adalah benih yang buruk, kita akan mendapat pokok yang buruk dan buah-buahan yang buruk. Sama juga kesnya kalau kita menabur benih yang baik, jadi kita akan mendapat hasil yang baik. Okey? So, ini adalah satu jenis perumpamaan yang baik. Sejenis pokok. Okey? So, cuba tengok pokok ni. Pokok ni agak-agak dia sihat ataupun tidak? Jadi apakah sebenarnya ciri-ciri pokok yang baik? Daunnya yang kuat. Okey, dia mempunyai akar yang teguh mencengkam ke bumi. Okey? Ini adalah satu contoh pokok yang baik. Kalau kita perhatikan keadaan alam kita, sebenarnya ada banyak tanda-tanda yang Allah bagi yang mungkin boleh memberi kebaikan ataupun pengajaran kepada kehidupan kita. Jadi perkara pertama yang kita tengok ialah akar yang teguh mencengkam ke bumi. Ada tak pokok yang tak teguh, dia tak cengkam pada bumi? Ada tak? Kita pernah tengok. Contohnya macam pokok apa? Pokok padi. Lagi? Pokok sayur. Betul tak? Jadi kalau kita tarik je mesti dia tercabut kan? Ni pokok ni contoh ni kalau kita tarik agak-agak boleh cabut tak? Okey. Lepas tu yang kedua, cabang yang menjulang ke langit. Dengan bangganya dia menjulang ke langit. Macam tu. Dengan kuat. Sebab tu ada pokok-pokok yang kuat ni, cabang dia ni, sampaikan lebah pun dia buat rumah dia dekat situ. Kan? Ada tak lebah yang mencari cabang ataupun dahan-dahan pokok yang lemah? Tak ada. Sebab tu dalam Al-Quran Allah menyampaikan lebah itu sebagai contoh haiwan yang boleh dijadikan contoh yang baik dalam kehidupan kita. Dia mencari makanan yang baik, dia hidup dalam komuniti
yang berkumpulan, dia cari makan bersama-sama, dia tak ada pergi seorang-seorang. Betul tak? Jadi sama juga kadang-kadang dalam kita punya aktiviti dalam syurga. Kita kena bersama-sama. Sama-sama dengan upline, sama-sama dengan sideline, kan? Berkasih sayang guys, kakak suami Betul tak? Ada tak kita kena bercemburu ke apa? Tak ada alah, aku baru je masuk, aku dah lama syurga. Kau baru 3 bulan dah jadi special lah. Macam tu, tak ada kan? Kita tak nak macam tu. Kita nak sama-sama, kita belajar. Okey? Jadi yang ketiga, menghasilkan buah yang baik setiap musim. Ini adalah hasil dia. Kalau akarnya baik, cabangnya bagus, ia akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu macam mana? Buah yang kita suka. Contoh-contoh buah yang kita suka. Dia mesti apa? Dia mesti cantik, dia mesti manis, kan? Dan dia boleh dimakan oleh bukan saja manusia, tetapi juga haiwan. Ini adalah contoh-contoh perumpamaan yang Allah bagi di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah kata apa? Tidakkah kau melihat bagaimana Allah mengemukakan, kata gagap dah macam nangis tadi, satu perbandingan kalimat yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya yang menjulang ke langit. Okey? Pohon itu mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Okay? Setiap musim. Contoh pokok yang menghasilkan setiap musim, pokok apa? Kelapa. Pokok kelapa. Setiap musim dia berbuah. Nampak? Okey? Allah membuat perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Maksud dia cakap apa? Dan perbandingan kalimat yang buruk seperti sebatang pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendaki. Faham? Ayat ni sangat special kan? Sangat best kan? Dia cerita pasal pokok. Maksudnya dia cerita ni, kalau daripada ayat ini sampai yang ini, dia berceritakan tentang pendirian. Pendirian, betul? Maksudnya kalau kita akar tu, kita punya pendirian tu kuat, InsyaAllah ia akan menghasilkan hasil-hasil yang baik. Okey, ni ibarat pokok. Saya bagi contoh pokok dalam bentuk kartun. Okey, ni akar, ni buah-buahan. Jadi sebenarnya kehidupan kita pun sama. Kalau sekiranya kalau kita nak menghasilkan buah-buahan yang baik dalam kehidupan kita, kita juga mesti menghasilkan akar yang bagus. Contoh, kalau sekiranya kita seorang yang marah, dengki, jealous, negatif, penakut, kan, anxiety, kan, ragu-ragu, malu, tuan-tuan, lepas tu ada rasa sedih, rasa bersalah dan sebagainya, rasa benci. Jadi kita akan, ataupun kita boleh memilih, kita nak pilih happiness ataupun cinta, kasih sayang, joy. Joy apa joy? Macam happiness juga kan. Pride. Okay. Lagi apa? Empathy, hope, harapan, positive, confidence, gratitude, rasa bersyukur, dan juga sihat, aktif. Dan kita menghasilkan, kalau yang ini, kita akan menghasilkan bad fruits. Apa bad fruits yang kita dapat daripada sini? Keluarga kita akan berantakan, sebagai contoh. Life kita akan menjadi susah. Lagi apa? Penyakit bersarang. Macam-macam kita akan dapat hasil dia. Jadi kalau kita nak dapatkan good fruits, yang ini, kita akan pilih ni. Jadi kita akan dapat kehidupan yang lebih baik, kesihatan kita akan lebih baik, kewangan kita akan lebih baik, masa kita akan dapat lebih banyak. Kalau sekiranya kita mengamalkan benda-benda ni, kita ada benda-benda ni. Jadi sebenarnya apa yang kita tanam itu menentukan hasil yang kita akan dapat. Okay? So sama juga dengan kita punya otak. Kan?
Perasan tak yang sebenarnya yang kita kepala kita ni terbagi kepada dua bahagian, iaitu conscious mind dan subconscious mind. Yang inilah yang saya sebutkan tadi. Inilah akar dia. Dan ini adalah dia punya buah. Jadi sebenarnya dalam setiap masa dalam keadaan sekarang ni, okay, kalau kita perhatikan dalam Facebook dan sebagainya kan, banyak tak kata-kata positif atau kata-kata negatif? Ya ke positif? Sebenarnya banyak yang negatif. Tengok kat komen-komen tu je. Kalau berita je, keluar cerita, tu dia kan, cerita pasal banjir. Tak rasa benda macam menakutkan tak? Satu yang benda yang menakutkan, satu benda yang negatif. Kadang-kadang orang komen positif pun ramai yang negatif. Kadang-kadang orang komen positif pun tiba-tiba komen kau ni acam betul je kan. Tiba-tiba jadi negatif kan. Jadi apa yang boleh kita buat sebenarnya? Kalau sekiranya benda-benda macam ni, kalau kita tak kontrol. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang-orang yang tak boleh kontrol, dia tak boleh kontrol baca-baca benda macam ni, dia akan senang terpengaruh. Betul? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena block mind. Kita kena protect. Itu betul. Kan? Tapi mind kita juga apa kita kena protect. Protect daripada benda-benda yang negatif. Kalau kita bombard kita punya mind dengan benda-benda yang negatif, dan hasilnya juga akan negatif. Okay? Boleh bagi contoh tak? Kalau kita bombard mind kita, contoh kita macam kita didik anak kita kan, kita kata anak kita tak boleh buat. You tak boleh buat ke ni? Takkan sampai bila boleh tahu? Mak pun tak boleh buat. Memang keturunan kita pun tak boleh buat. Dia kata pasal keturunan pula. Bisnes ni bukan kita punya culture. Memang tak ada siapa pun berjaya dalam bisnes, dalam bisnes dalam keluarga kita. So jangan mana-mana nak buat bisnes. Jadi anak tu bila dia membesar, dia takkan buat bisnes. Percaya tak? Percaya. Sebab dia memang dah dididik dalam keadaan macam tu. Sebab tu kalau kita kena perhatikan anak-anak ni memang sangat fragile. Dia punya minda dia sangat fragile. Kalau dia ibarat dia macam sponge. Kalau kita bagi itulah dia akan terima bulat-bulat. Sebab tu kita kena hati-hati dengan perkataan, dengan emosi yang kita bagi kepada anak-anak kita. Sebab itulah yang akan menentukan dia akan menjadi mungkin dalam 5 atau 10 ataupun 15 tahun akan datang. Okey? Jadi sama juga dengan keadaan kita. Saya dulu pun tak sepositif ini. Yuli lagi teruk. Yuli marah. Tak ada, saya gurau. Maksudnya kesehatannya yang teruk. Yelah, dia kesihatan tu satu hal lah. Tapi in terms of mindset, sebenarnya saya lebih dulu, saya lebih positif. Maksudnya saya dulu negatif, tapi saya berubah cepat kepada positif tu. Sebab apa? Saya keluar daripada environment saya tu, saya mencari environment yang lebih positif. Sebab tu kalau kita perhatikan, sebab tu kita kena perhatikan circle yang kita pilih. Kalau circle yang kita pilih itu negatif, kita akan jadi negatif. Pernah dengar tak kalau dalam 5 orang tu, dalam 5 orang kawan tu, you akan jadi average daripada 5 orang yang you kawan. Average. Contohnya, kalau you kawan dengan seorang yang bijak, 5 orang yang bijak, contoh 5 orang profesor, you akan jadi profesor yang nombor 6. Percaya tak? Walaupun you tak ada sikil, tapi cara you cakap tu mungkin cakap macam seorang profesor. Jadi kalau berkawan dengan seorang engineer, 5 orang engineer, you akan jadi engineer yang ke-6 walaupun you tak ada CJ. Sama juga you kawan dengan mekanik ke apa ke sebagainya kan. Kalau you berkawan dengan pencuri, 5 orang pencuri yang you kawan, you akan jadi pencuri yang ke-6. Betul. Sama juga dengan circle kehidupan kita. Kita kena pandai pilih kawan kita.
Kalau maksudnya kalau kawan kita tu bukannya seorang yang tak, dia nak buat bisnes. Contoh kita nak buat bisnes, okay? Kita kena cari circle kawan-kawan kita yang sangat positif bila buat bisnes. Okay? Ni kalau kita, sebab saya rasa dalam ramai-ramai dalam kumpulan yang buat Shuanghu ni, sebagai contoh buat Shuanghu ni tak semua orang positif. Percaya saya cakap. Nanti dia kata, oh susah lah datang kelas, kena datang pagi. Lepas tu kan nak barulah time ni nak rehat kan. Yelah, 5 hari kerja, 2 hari nak rehat, kan? Tiba-tiba ada meeting pagi pula, siapa nak datang? Kan? Macam Yuli pukul 5.30 dah bangun. Siapa yang sanggup? Adanya lepas tu dah solat, aku tidur balik. Kan? Tidur balik, terbapas pukul 9, dah pukul 9. Lepas tu lambat tak payah datang macam tu. Kalau katalah kita berkawan dengan orang yang macam ni, yang attitude dia macam ni, kita pun akan menjadi orang seperti itu. Nanti bila kita stres, ataupun kita down, kita punya sale tak jadi bagus kan, kita telefon kawan kita. Hello, boleh bercakap dengan siapa? Okay. Cakap dengan Ani. Ani tu kat belakang kan. Dia cakap dengan Ani, Ani, aku stres lah, sale aku teruk. Kenapa lah? Macam mana nak buat lah? Macam mana nak buat ni? Aku dah sedang lah. Betul. Ada macam ni kan? Aku sedang kan? Dan ni dah dekat ke 30 bulan ni, sale aku baru 5,000 PV. Biasanya 13,000. Ni baru 5,000. Lepas tu Ani pun dia kawan Ani pun menjawab kan? Yelah, aku pun sama. Macam kawan dia. Macam kena je. Macam kena kan? Betul tak? Itu adalah law of attraction. Bagi contoh kan, likes attract likes. Kalau sekiranya kita negatif, kita akan attract kawan-kawan yang negatif juga. Sebab diri kita adalah magnet. Sebab tu bila kita telefon, secara automatiknya kita akan mendapat orang yang negatif. Kawan kita tu lah. Sebab tu bila dalam bisnes, kita tidak digalakkan minum kopi bersama-sama. Contohlah kan, bersama-sama. Nanti dia mula negatif tu, dia jadi macam lebih power. Nanti dia salahkan apa? Aku rasa bisnes ni makin teruk lah. Dulu awal-awal tahun aku dah dapat senior, sekarang nak jadi VM pun susah. Aku pun sama. Apa masalah dia kan? Betul. Dia salahkan apa? Dia salahkan pemimpin. Dia akan salahkan ekonomi. Apa lagi? Dia salahkan public. LRT tak jalan, 7 hari tak jalan ni. Apa lagi? Dia kata cerita pasal apa? Masalah family dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda-benda macam tu kita kena cuba hilangkan. Okay? Sebab apa? Sebab kita tak nak. Kita kena try to protect kita punya mind. Ni, mind ni. Ini adalah sebenarnya kita punya harta dia. Okay? Apa yang kita fikirkan di bawah minda sedar ni, sebenarnya dia akan mempengaruhi kita punya kehidupan kat masa. Okay. So, kesimpulan. Okay. Ini saya ambil daripada T. Harv Eker punya quote. T. Harv Eker, kenal tak T. Harv Eker? T. Harv Eker ni ialah mentor kepada Datuk Azizan Osman. Dia juga buat kelas-kelas macam tu. So dia belajar, Datuk Azizan Osman belajar dengan T. Harv Eker ni. Saya pun belajar juga T. Harv Eker. Jadi saya sebenarnya satu level dengan Azizan Osman. Cuma saya tak buat kelas lah. Okay, dia cakap apa? If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. Okay? Kalau you nak ubah buah-buahan yang hasil yang you dapat tu, you kena, dia cakap apa? You kena betulkan keadaan akarnya dulu, iaitu puncanya dulu. Barulah you akan dapat hasilnya yang you nak. Okay?
Lepas tu dia cakap apa? If you want to change the visible, you must first change the invisible. Okay? Kalau you nak dapat kehidupan, jika anda nak mengubah benda yang nampak, pertama sekali yang perlu ubah ialah apa yang anda tidak nampak. Kalau you nak ubah you punya kehidupan, first kali yang you tak nampak dekat dalam ni, kita punya emosi, kita punya apa, spiritual, kan, benda-benda yang tak nampak, yang itu yang kena ubah dia. Dan you cannot change the fruits that are already hanging on the tree. However, change tomorrow's fruit. You tak boleh ubah buah-buahan yang dah berbuah kat pokok, tapi nanti bila berbuah tu dah tak ada, dah musim yang baru, you boleh ubah. You boleh ubah keadaan buah yang akan berbuah pada hari esok. So, ada apa soalan? So far okay Okay, dapat sesuatu? Okay. Jadi saya, apa yang buruk tu datang daripada saya, dan apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf atas apa kekurangan yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.